والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يسر ولا تعسر بتميم الخير. أما بعد. Kita buka majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Okay, insyaAllah malam ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Safinatul Najat. Hari itu kita dah berhenti pada pasal memandikan mayat. Kita dah bincang tentang sekurang-kurang mandikan mayat macam mana, dan kita juga dah bincangkan tentang apa nama akmalul wasli, iaitu cara paling sempurna nak memandikan mayat tu macam mana. Okay, jadi seperti kita dah belajar sebelum ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang wajib bagi bagi satu mayat itu ada 4. So yang pertama ialah memandikan. Kemudian yang kedua ialah mengkafankan. Okay, jadi hari itu kita dah settle fasal memandikan mayat. Jadi hari ini kita masuk faslun fi takfilil mayyit. Okay, kita mula baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain wa ja'alana bil mukhlisin bi qira'atihi amin. Faslun fi takfilil mayyit. Bermula ini ialah satu fasal pada menerangkan takfilil mayyit. Fasal pada menerangkan mengkafankan mayat. Aqallul kafani, sekurang-kurang nak kafankan mayat tu, paling kurang kafan mayat itu, thawbun ya'ubuhu, kain yang menutupi seluruh badan. Ya'ubuhu umumi semua badan, maksudnya sehelai kain yang dapat menutup satu badan. Ini bagi lelaki dan perempuan. Ini ialah aqallul kafani. Paling kurang bila kita nak mengkafankan mayat itu, thawbun ya'ubuhu, ada kain ataupun kain lah kita kata, yang dapat menutup berumumi seluruh badan mayat, tak kisah lelaki atau perempuan. Okay. Jadi ini sekurang-kurang. Maksudnya minimum paling-paling kita perlu yang ini, kain yang menutupi seluruh mayat. Okay, jadi ini apply kepada mayat yang perlu apa ni kita kata, yang perlu dikafankan je lah. Kalau macam sebelum ni kan kita dah belajar, ada certain mayat yang dia punya case dia tu, dia ada special case, seperti mayat yang mati syahid. Mayat yang mati syahid tak perlu mandikan, tak perlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mayat yang mati syahid, mereka perlu apa? Kita perlu apa nama, kuburkan mereka dengan pakaian yang mereka pakai tu. Terus kita kuburkan, betul tak? Jadi tak perlu, dan sama seperti mereka yang berihram juga. Mereka yang berihram, maaf. Untuk mereka yang mati syahid perlu juga dikafankan. Yang tak perlu, yang lain sikit cara dikafankan tu ialah mereka yang ihram, mereka yang mati dalam keadaan niat ihram. Mereka yang mati dalam keadaan niat ihram itu, kan kalau lelaki tidak perlu ditutup, tak boleh tutup kepala. Kalau perempuan tidak boleh tutup muka. Itu bagi yang special case seperti itu je lah. Wa akmaluhu lirrajuli, dan sesempurna mengkafankan mayat bagi lelaki. Ini paling sempurna macam mana? Salathu lafaif, tiga lembaran. Lafaif ni, lembaran ni maksudnya kain yang menutup daripada seluruh badan lah. Senang cerita, kain yang menutup seluruh badan.
Nah, itu lafaif. Salah tu lafaif. Jadi bagi lelaki tak susah. Asal ada 3 lembaran yang menutupi satu badan, 3 lapis. Itu sesempurna bagi lelaki. Kemudian bagi wanita pula, walil mar'ati qamisun. Qamis ini ialah kain yang meliputi badan sehingga kaki. Daripada badan, kain itu ditutup daripada badan sehingga kaki. Dalam arti kata lain, gamis. Gamis. Ada gamis. Gamis itu apa? Kain yang meliputi badan, daripada badan wanita tu, mayat wanita itu sehingga ke kakinya. Lepas tu yang kedua, wa khimarun. Khimar pula apa? Kain yang menutup kepala. Khimar ini ialah nama bagi kain yang menutup kepala. Kemudian wa izar. Izar ni apa pula? Kain yang menutup antara pusat sehingga lutut. Kain yang menutup antara pusat sehingga lutut. Kemudian walafafatani, dan dua helai lebaran. Lebaran ni macam tadi, macam lafaif tadi, kain yang menutup keseluruh badan. So kiranya untuk wanita, pertama komis, gamis, kain yang menutup badan sehingga kaki. Kemudian yang kedua khimar, kain yang menutup kepala. Kemudian yang ketiga ada izar, kain yang menutup daripada bahagian pusat sehingga lutut. Dan last sekali lafafatani, dua lebaran, dua kain yang dua lapis kain yang menutup seluruh badan. Itu untuk wanita. Okey. Jadi untuk kain kafan ni, kalau untuk keluarga yang berada, itu tak ada masalah lah. Keluarga yang ada punya duit. Keluarga yang maksudnya selepas mati ni biasanya kita tafsirkan ataupun kita define berduit ni ialah keluarga yang bila mayat yang ataupun keluarga yang dia punya duit, kemudian dah dibayar hutang semua si mati tu, masih lagi ada lebihan, biasa itu kita boleh, biasanya itu kita panggil dia berada lah. Kalau untuk yang berada ni ada masalah lah. Untuk kain kafan ni mungkin boleh sediakan sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau untuk katakan keluarga yang tak berada ni, macam mana? Keluarga yang berada ni, keluarga yang tak berada ni, kalau keluarga dia ataupun daripada harta yang peninggalan si mayat tu sendiri, dia tak cukup nak beli walaupun sehelai lembaran kain kafan pun, kan, maka siapa yang kena sediakan? Yang kena sediakan itu ialah Baitulmal lah, tempat Baitulmal lah, ataupun orang Islam yang uruskan tu, yang kena sediakan kain kafan tu, Baitulmal kat situ lah. Kalau tak ada Baitulmal, tak ada duit, siapa yang kena ni? Setiap orang tempat dia mati tu, memang nak talak perlu pastikan ada kain lah. Seorang apa nama, tonton duit, beli kain kafan. Dan kalau untuk kes yang orang yang tak berada ni, nak kena sediakan berapa? Sehelai je. Sebab wa aqallul kafani, paling sikit ialah sehelai kain yang dapat menutup satu badan. Maka untuk orang yang keluarga yang tak berada ni, tak boleh nak beli kain kafan ni, perlu disediakan oleh orang tu lah. Kita kata, kita cerita Baitul Mal tu lah. Dan yang perlu disediakan tu berapa? Satu lah. Adapun kalau nak tambah 2-3 helai, nak melengkapi akmalul kafani ni kan, maka itu terserah lah. Kalau Baitul Mal ada banyak duit nak ni, tak ada masalah. Tapi yang penting yang wajib disediakan ialah sehelai saja. Itu selesai untuk bab kafan. Faslu fi takfiril bait selesai di situ. Dan kita masuk fasa seterusnya. Faslun. Faslun arkanu salatil janazati. Formula ini ialah satu fasal pada menerangkan rukun-rukun solat jenazah. Arkanu salatil janazati sab'atun.
Bermula rukun solat jenazah itu ada 7. Maka yang pertama al-awwalu al-liyatu. Liyat. Niat solat jenazah. Maka apa yang perlu ada pada niat solat jenazah ni tidak banyak, tak ada beza daripada tak ada beza pun daripada apa yang perlu ada pada niat solat fardu. Kalau ingat sebelum kita pernah belajar, yang pertama al-qasdu, iaitu lintasan hati kita untuk solat tu. Maksudnya usolli, sahaja aku solat. Itu pertama. Kemudian disebutkan solat dia. Apa solat dia? Kalau jenazah ni as-salatu ala hadzal mayyit. Solat ke atas mayat ini. Usolli ala hadzal mayyit. Sahaja aku solat ke atas mayat ini. Macam tu. Kemudian yang ketiga, kerana solat jenazah ini solat kita solat fardu, dia fardu kifayah, maka perlu disebutkan kefarduan. Sahaja aku solat ke atas mayat ini fardu. Cukup. Usolli ala hadzal mayyit fardan. Cukup. Perlu disebutkan ke fardu kifayah? Tak perlu. Kiranya paling kurang terlintas di hati kita ketika niat tu ialah sahaja aku solat ke atas mayat ini fardu. Cukup. Ketika bila kita niat ni, seperti biasa ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Okey. Jadi selesai untuk niat tu. Kemudian yang kedua, asali arba'u takbiratin. Asali arba'u takbiratin. Yang kedua, rukun kedua ialah 4 takbir. Untuk solat jenazah ini ada 4 takbir. Dan kesemua 4 takbir ini ialah rukun. Kesemua 4 takbir ini ialah rukun. Kalau seperti contoh macam solat raya, kalau macam solat hari raya, satu-satunya takbir yang rukun, ialah takbiratul ihram sahaja. Adapun takbir yang tambahan selepas itu semua sunat. Maka solat jenazah ini, kerana takbir dia rukun, kalau kita ketinggalan satu takbir, dua takbir, tiga takbir, kiranya kita lambat masuk, imam dah takbir kedua, kita baru nak takbiratul ihram yang pertama, maka kita perlu, bila imam dah habis, kita perlu tambah lagi satu, tambahlah berapa takbir yang kita tertinggal. Kiranya macam masbuk tu lah. Adapun kalau macam contoh seperti solat hari raya, contoh imam dah takbir kelima, kita baru nak masuk takbir pertama. Katakan. Kiranya contoh kita dapat 2 takbir, imam dapat 10 takbir, kita dapat 2. Maka tak apa. Yang penting ada takbiratul ihram. Yang lain, takbir yang lain tu sunat. Adapun untuk solat jenazah ini, keempat takbir dia itu ialah rukun. Maka kalau kita lambat, kita ketinggalan satu takbir, kedua takbir, perlu kita perlu tambah lah. Dan solat jenazah ini ikut irama dia lah. Maksudnya nanti kita akan belajar, selepas ini kita akan tahu. Selepas takbir pertama, perlu baca Al-Fatihah. Kemudian selepas takbir kedua, selawat. Selepas takbir ketiga, doa. Selepas takbir keempat, salam. Jadi, solat tu dengan masing-masing dengan irama masing-masing. Maksudnya, contoh imam dah masuk takbir kedua. Maksudnya, pada imam tu takbir kedua, selepas takbir kedua, selawat lah kan. Kita masuk, baru nak takbir pertama. Imam dah takbir pertama, kita baru imam takbir kedua, kita baru nak masuk takbir pertama. Maka imam takbir kedua tu, imam akan baca selawat lah. Kita takbir pertama, maka ketika kita takbir pertama tu, selepas kita takbir pertama tu, kita baca Al-Fatihah. Imam akan baca tahiyat. Tahiyat pula. Imam akan baca selawat sebab dia takbir kedua. Tapi sebab kita baru sekali takbir, kita ikut imam, kita baru sekali takbir, maka kita baca Al-Fatihah. Jangan ikut imam baca takbir kedua. So, nanti imam dah takbir keempat, kita baru 3 takbir. Imam dah habis, kita tambahlah 1 takbir. Kemudian bagi salam. Dan macam itulah kalau kita ketinggalan 2 takbir ke ketinggalan 3 takbir, kita ikut kita punya, apa kita panggil irama. Maksudnya, kita takbir pertama, Al-Fatihah.
Walaupun imam dah takbir kedua ni dah baca selawat, kita sebab kita baru takbir pertama, maka lepas takbir pertama tu kita baca Al-Fatihah. Okey, itu arba'u takbirat. Kemudian yang ketiga as-salisu al-qiyamu 'alal qadiri. Al-qiyamu 'alal qadiri. Berdiri bagi yang mampu. Maka ini sama seperti kita telah bincang pada bab rukun solat sebelum ni. Bagi yang mampu berdiri, berdiri. Kalau tak mampu, buatlah setakat yang mereka mampu duduk dan sebagainya. Kiranya solat jenazah ini perlu. Kalau yang mampu berdiri, perlu. Kalau macam solat sunat, tak mengapa kalau tak berdiri. Kalau tak mampu berdiri pun boleh buat solat duduk baring, tak kisah. Tapi solat jenazah ini, bagi yang mampu berdiri, perlu berdiri. Sebab apa dia solat fardu, dia bukan solat sunat. Kemudian ar-rabi'u qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah selepas takbir pertama. Dan selepas takbir pertama ini tidak disunatkan doa, tidak disunatkan baca doa iftitah. Biasanya lepas takbir atau ihram, tempat takbir pertama, kita akan baca doa iftitah. Kemudian baru kita baca Al-Fatihah. Tapi untuk solat jenazah ini tidak disunatkan baca doa iftitah. Kiranya lepas takbir pertama terus baca Al-Fatihah. Dan sekadar maklumat tambahan, solat jenazah ini pun tak dianjurkan untuk lama-lama. Tak dianjurkan kita nak solat ni lama-lama. Maka buat, nak kata laju pun tidaklah, tapi jangan tak dianjurkanlah untuk dibuat lama-lama untuk solat Al-Fatihah. Untuk solat jenazah. Kemudian yang seterusnya al-khamisu, yang kelima, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah. Yang kelima ialah selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas takbir yang kedua. Selepas takbir kedua, baca selawat. Jadi untuk baca selawat ni tak kisahlah, yang penting selawat. Paling pendek Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak masalah. Kemudian as-sadisu, yang keenam ialah ad-du'a'u lil maiti. Ad-du'a'u lil maiti. Membacakan doa bagi mayat ba'da thalithati, selepas takbir yang ketiga. Apa doanya? Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka pada doa ini tiada khilaf pada doa ini. Kalau untuk orang awam, kan kadang-kadang orang awam ni selalu keliru kan. Allahumma ighfir lahu ke Allahumma ighfir laha ke, mana satu. Kan, mana lelaki, mana perempuan. Biasanya orang awam ni keliru kan. Jadi apa kita kata kita kata tips ataupun cara nak senang kan kita nak ajar orang awam ni. Kalau dia tak reti nak beza Allahumma ighfir lahu ke Allahumma ighfir laha, mana satu kan. Kita cakap jika dia suruh jadi baca Allahumma ighfir laha warhamha. Kiranya domain kat belakang tu letak ha. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Kerana apa? Sebab kalau mayat tu perempuan, betul lah Allahumma ighfir laha. Kalau mayat tu lelaki pun, Allahumma ighfir laha tu dia akan kembali kepada jenazah. Jenazah muannas, tak marbuthah kan, muannas. Maka ha tu dikembali kepada jenazah. Maka kalau perempuan, betul lah ha tu baca ha, maka ha tu kembali kepada jenazah. Kalau kita, orang awam tanya kita kan, macam mana kan, dia keliru kan, kita ajar je, tak apa, baca je Allahumma ighfir laha, tak ada masalah. Kemudian as-sabi'u, yang ketujuh, rukun yang ketujuh, as-salam, memberi salam. Memberi salam ni selepas takbir yang keempat. Apabila kita dah bagi takbir yang keempat, maka rukun yang seterusnya ialah memberikan salam. Selepas salam, habis.
Maka uh, macam yang Lai cakap tadi lah, Lai ingatkan balik lah. Dah ingatkan balik lah. Solat kesemua untuk apa? Untuk solat jenazah ini dia punya empat-empat takbir ini dikira rukun lah. Empat-empat takbir ini dikira rukun. Jadi kalau kita ketinggalan satu takbir, katakan maksudnya imam masuk takbir, imam dah takbir kedua, kita baru nak takbir pertama, maka nanti imam dah habis takbir keempat, kita perlu tambah lagi satu. Konsep dia samalah macam masbuk. Dan kita punya solat tu, kita lambat tu, kita dengan irama solat kita sendiri. Imam tu dengan irama dia. Maksudnya imam takbir yang pertama dia akan bagi Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua selawat, dan macam kita dah belajar hari ni kan. Adapun kita masuk ketika imam dah takbir kedua. Kita baru bagi takbir pertama. So kita nak selawat ke ataupun kita nak baca Al-Fatihah. Kita ikut irama kita. Maksudnya kita takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Imam tadi tu takbir kedua baca selawat, betul tak? Tapi kita sebab kita baru satu takbir, maka kita baca Al-Fatihah. Nanti imam dah habis, kita tambah satu takbir, kemudian baru kita bagi salam. Macam tu juga lah kalau kita ketinggalan dua takbir ke tiga takbir ketinggalan, macam tu. Kira macam masbuk lah tu. Itu penting tu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa idahu husnul ma'ab. Maksudnya setakat sini sahaja kot pembacaan kita pada hari ini. Anda buka ruang. Kok ada yang nak bertanya ke apa? Okey, kalau tak ada,